ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi kita berada dalam majlis kuliah ataupun daurah ataupun bengkel pada pagi ini, walaupun dalam suasana tak berapa nak selesa sangat oleh kerana kita ada kematian. Jadi kita tak dapat guna dewan, kita pindah ke bilik kita ni. Jadi suara tu mungkin boleh dengar lah. Kita tak ada pembesar suara. Kita tak ada speaker. Jadi terpaksa kita kena guna suara asal. Kalau tak dengar boleh tanya. Baik, kita akan sambung kitab yang pertama iaitu Sulamus Sibyan, muka surat 41 Okey, muka surat 41, kitab yang pertama ataupun modul yang pertama kita. Muka surat 41 dalam tajuk 4 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab perkahwinan. Kita sedang bincang 18 jenis orang yang haram berkahwin, lagi tak batal wuduk dan juga tak haram sentuh. Kita nak bincang orang, kita nak kenal pasti senarai orang yang haram berkahwin ataupun dalam bahasa akademik dipanggil mahram. Dipanggil mahram. Jadi kenapa kita nak kena tahu 18 jenis mahram, 18 jenis orang yang haram berkahwin? Kerana dia melibatkan 3 hukum dasar ataupun 3 hukum utama. Hukum yang pertamanya iaitu sentuhan yang membatalkan wuduk. Kita nak tahu siapa orang yang bersentuh dengan kita boleh membatalkan wuduk dan tak membatalkan wuduk. Dan hukum yang kedua ataupun hukum dasar yang keduanya ialah dari sudut dia panggil aurah. Kita nak tahu siapa orang yang wajib tutup aurah ketika kita berada di hadapannya. Dan dasar hukum yang ketiganya ialah sentuhan yang dibolehkan, yang tidak haram. Kita kena tahu siapa yang boleh bersalam dengan kita. Ini 3 hukum dasar yang melibatkan orang yang haram berkahwin. Kita dalam topik kita sedang bincang perkara yang membatalkan wuduk. Jadi perkara yang membatalkan wuduk yang terakhir, yang keenam, ialah sentuh kulit dengan lelaki dengan kulit perempuan yang sah berkahwin. Bahasa fiqh dia panggil orang yang bukan mahram. Itu yang membatalkan wuduk. Maka kita nak tahu, tak perlu ingat orang yang bukan mahram kerana dia ramai sangat. Kita just ingat 18 jenis sahaja orang yang mahram, yang tidak membatalkan wuduk, yang tidak haram sentuh dengan mereka, dan aurah pula tak wajib katuk. Hanyalah pusat hingga lutut saja, walaupun perempuan sama perempuan ataupun walaupun perempuan sesama lelaki. Baik, kita akan sambung. Dia ada 18 jenis. 14 kita dah settle, 7, 14 dah settle. 3 masih berbaki, ada 3 lagi. 3 yang kita akan settle hari ni, iaitu 18 jenis ini dia ada 3 sebab. Yang pertamanya, jenis yang pertama ataupun sebab yang pertama,
orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan. 18 ni dia pecah kepada 3 sebab. Sebab pertama keturunan. Ada 7 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan yang kita dah bincang bulan lepas. Bermula daripada ibu, yang kedua anak, yang ketiga adik-beradik, yang keempat anak saudara belah adik-beradik lelaki, yang kelima anak saudara kita belah adik-beradik perempuan, yang keenam pula bapa saudara dan ibu saudara belah ibu kita, dan yang ketujuh pula bapa saudara dan ibu saudara belah bapa kita. Ketujuh. Kesemua 7 ini haram dengan sebab keturunan kita. Dan tambah sebab yang kedua, dia panggil haram dengan sebab susuan. Sebab susuan ini sama, 7 juga, cuma tambah di belakang susuan. Ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan, anak saudara susuan, bapa saudara dan ibu saudara susuan. Jadi 7 campur 7, 14. Dan kita akan sambung sebab yang ketiga pagi ini, iaitu dengan sebab haram, dengan sebab haram berkahwin dengan sebab perkahwinan. Kerana kita berkahwin akan ada orang yang haram dengan kita. Dia ada 4 sahaja. Ini yang penting kita nak fokus, 4 ini yang kita nak fokus. Sebab 7, 18, 14 itu dia lebih simple dengan keturunan. Lebih simple dan kita juga lebih mudah untuk faham, mudah untuk ingat. Adapun yang perlu kita fokusnya kadang-kadang terkelirunya ialah 4 yang terakhir ini. Itu dengan sebab haram dengan sebab perkahwinan. Sebab dia ada formula yang perlu kita ingat. Okey, dia ada 4. Yang pertama ialah ibu tiri yang kita dah bincang bulan lepas. Ibu tiri. Yang kedua kita akan sambung hari ini, iaitu ibu mertua ataupun mak mertua hari ini. Dan yang ketiga menantu. Dan yang keempat anak tiri. 4 ini sahaja yang haram berkahwin dan tak batal wudu. Sebab tu kita kena tahu satu persatu. Baik, ibu tiri kita dah settle bulan lepas. Kita dah tahu apa dia maksud ibu tiri dan formula ibu tiri ini, iaitu haram dengan ibu tiri sahaja. Itu paling pentingnya formula tu, puan. Sebab kita nak tahu adakah ibu tiri, kita tahu ibu tiri haram, tetapi orang sekitar ibu tiri. Maksud sekitar ibu tiri ni, dia formula dia tumpan, dia ada 3 selalu saya sebut. Maksud formula ni, benda yang kita kena ingat berkaitan dengan individu ini. Kalau kita kata ibu tiri, dia ambil kira dalam sistem munakahat, sistem kekeluargaan ini, ibu tiri dia ke atas, dia kena ambil tahu, ke atas. Maksud ke atas ni, ibu kepada ibu tiri, yang nenek tiri, ataupun datuk tiri, nenek tiri, moyang tiri sampai ke atas. Itu perkiraan yang pertama. Perkiraan yang kedua dipanggil ke bawah. Ibu tiri ke bawah. Apa maksud ke bawah? Anak ibu tiri, cucu ibu tiri, anak, cucu, cici ibu tiri, ciok ibu tiri, piok ibu tiri, dan ke bawah. Dan satu lagi perkiraan yang ketiga, dia ada 3. Orang satu individu itu kita ambil kira dari 3 sudut, ke atas, ke bawah, dan orang sekeliling. Apa maksud sekeliling? Adik-beradik ibu tiri. Ibu tiri kita, dia ada adik dia. Adakah batal wuduk dengan kita? Kakak ibu tiri kita, adakah batal wuduk dengan kita? Itu kita kena tahu formula. Ibu tiri, ya, kita tahu ibu tiri kita adalah mahram kita, tak batal wuduk, haram berkahwin, aurah dia sama dengan ibu kita, tak ada beza dengan ibu kita. Tetapi adik ibu tiri, macam mana isu dia? Tu. Jadi formula dia tuan-puan, ibu tiri mudah kita ingat, haram berkahwin, lagi tak batal wuduk, dan sentuh yang tak haram. 3 dasar hukum itu hanya dengan ibu tiri sahaja. Tidak ke atas, tidak ke bawah, dan tidak orang yang sekeliling. Maknanya tuan-puan, kalau orang tanya kita, ibu kepada ibu tiri kita, adakah batal wuduk dengan kita? Jawab dia batal. Kenapa? Kerana walaupun nama nenek tiri, itu sebenarnya bukan nenek tiri kita. Orang Melayu je panggil nenek tiri. Nenek tiri lain. Kita dah bincang bulan lepas, nenek tiri lain. Itu bukan nenek tiri. Itu ibu kepada ibu tiri kita, bukan nenek tiri kita. Yang tak batal wuduk ialah nenek tiri, moyang tiri, semua tak batal wuduk. Tetapi dia berada pada jalur lain, bukan pada ibu tiri. Ibu tiri dia mati setakat ibu sahaja.
Ibu kepada ibu tiri kita, boleh kahwin dengan dia. Nenek kepada nenek tiri kita, boleh kahwin. Kita boleh berkahwin dengan mereka. Sentuh yang batal wudu, sentuh yang haram, tak boleh bersalam dengan ibu kepada ibu tiri kita. Begitu juga anak tiri kepada ibu tiri kita, anak kepada ibu tiri kita tidak ada kaitan dengan kita. Maksud dia tak boleh sentuh kalau sentuh haram, kalau sentuh batal wudu. Kenapa? Kerana kita boleh berkahwin dengan anak ibu tiri kita. Kita dah bincang bulan lepas, itu bukan adik-beradik tiri kita. Jadi dua istilah yang perlu kita tahu, yang orang Melayu panggil lain, yang istilah agama panggil lain, iaitu nenek tiri dengan anak adik-beradik tiri. Nenek tiri, ya, ada dalam istilah agama, walaupun Melayu panggil cuma tak kena tepat saja. Nenek tiri yang sebenar ada, nenek tiri orang Melayu juga ada. Orang Melayu ni dia ada dua nenek tiri, iaitu nenek tiri yang sebenar, nenek dia kahwin ramai, itu nenek tiri lah. Nenek kita tuan-puan, kita ada satu nenek real. Siapa nenek real kita? Nenek real ni adalah isteri kepada nenek kita lah, pada datuk lah kan. Kita panggil, kita panggil apa? Bapak kita, ayah kepada bapak kita datuk. Ayah kepada bapak kita tu datuk. Jadi datuk kita dia kahwin ramai. Jadi ada nenek kita ataupun datuk lah, kalau gitu tu sebenarnya level datuk bagi tu datuk perempuan. Ada datuk perempuan yang memang datuk kita. Ada datuk perempuan yang bukan datuk kita. Itu dipanggil datuk tiri. Kenapa? Kerana datuk lelaki kita dia kahwin ramai. Itu sebenarnya datuk tiri. Bukan datuk tiri tidak berlaku pada ibu tiri. Tapi orang Melayu memang dipanggil ibu datuk juga. Ini siapa? Ibu tiri saya. Ini ibu kepada ibu tiri saya. Dipanggil apa? Nak panggil tak tahu panggil apa, panggil datuk juga. Cuma datuk apa? Datuk tiri. Dia tambahlah, dia pandailah tambah belakang tu. Tak tahu nak panggil apa. Kalau datuk saja takut bertukar dengan datuk sebenar. Jadi satu istilah datuk yang sebenar, satu istilah datuk keria orang kita yang keria. Begitu je adik-beradik ada orang Melayu, adik-beradik tiri, itu tambahan kita. Sebenarnya di dalam istilah munakahab tidak ada adik-beradik tiri. Baik, saya tuan-tuan, kita nak tengok pula hari ini, iaitu ibu mertua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya daripada 4 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan. Tu kena tahu kenapa dipanggil sebab perkahwinan. Musaharah, kalau kita lama dia panggil sebab berambil-ambilan. Kita dah sebut banyak kali kenapa dipanggil sebab perkahwinan, kenapa dipanggil sebab berambilan, ataupun musaharah. Kerana kita berkahwin dengan seorang wanita ada kaitan beberapa individu. Ibu kepada wanita yang kita kahwin itu ada nama dan ada pertalian dan perkaitan di sisi sistem munakahan. Itu dipanggil sebab perkahwinan. Kalau kita tak berkahwin, tidak ada hukum yang mengharamkan wanita tersebut. Contoh, kita belum berkahwin lagi, tak ada wanita mana-mana yang haram dengan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab berkahwin. Tetapi apabila kita berkahwin saja, ada melibatkan hukum haram dengan wanita dengan sebab perkahwinan kita. Tu. Yang kedua, iaitu dan keduanya perempuan yang haram engkau, yakni kamu, berkahwin dengan dia, dengan perempuan itu dengan sebab berambilan itu. Berambilan tu bahasa lama tu apa? Bahasa kita dengan perkahwinan itu mak mertua engkau. Mak tu makna ibu lah. Ibu mertua engkau, iaitu ibu mertua kamu. Engkau tu mana kamu lah. Ibu mertua kita. Tu. Dia ada takrif dia tuan-puan. Kena tahu ibu mertua. Kalau tak tahu makna ibu mertua, dia akan borong ramai ibu mertua dia. Tak ada. Ibu mertua kita hanya satu saja. Ini yang bahaya juga tuan-puan. Kadang-kadang ibu tiri isteri kita dia sangkakan ibu mertua dia juga. Ini bahaya. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hukum. Dia ada implikasi hukum. Silap kita pegang pada makna, silaplah kesan ataupun implikasi hukum kepada kita. Kadang-kadang orang sangka apabila ibu tiri isteri dia sangka itu mak mertua dia juga. Boleh salam dan sangka tak batal wudu. Tak. Ibu tiri isteri dia bukan ibu mertua dia. Itu tak boleh salam. Aurah dia seluruh badan tak boleh tengok aurah ibu tiri kepada isteri kita.
Sama, pergi rumah ibu tiri isteri kita, dia kena pakai tudung. Kenapa? Kerana kita dengan dia bukan mahram, boleh kahwin. Kita boleh berkahwin dengan ibu tiri isteri kita. Tu kena tahu apa makna ibu tiri. Apa makna ibu tiri dan apa makna ibu mertua. Baik, tengok ibu mertua. Iaitu ibu mertua. Ibu dan nenek. Ini tuan-puan, dia bahasa kita ibu ke atas. Dalam kitab kita ni dia apa panggil? Dia detailkan sikit ibu dan nenek. Dia akan bilang. Tapi dalam kitab lain dia ringkas ibu ke atas. Maksudnya kita tahu ibu, datuk, nenek, tu. Yang kata ibu mertua kita ini, iaitu ibu dan nenek-nenek bagi tiap-tiap perempuan yang telah ataupun pernah berkahwin dengan engkau. Dan jikalau belum engkau wati akan dia, akan perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau itu, sekalipun tak disyaratkan wati. Walaupun kita kahwin saja dengan isteri kita, tak perlu kita wati isteri kita. Haram secara auto dengan ibu tiri kita, ibu isteri kita. Dia panggil ibu mertua kita. Baik. Okey, ringkasan tuan, ibu mertua ini, apa makna ibu mertua? Ibu mertua ini iaitu ibu kepada perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Walaupun sekarang ni dah meninggal dah. Perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Ini istilah yang diguna pakai oleh Imam Nawawi. Dia guna pernah, lagi tepat. Sebab kadang-kadang apabila orang sangka tuan, ibu mertua dia ni, dia sangka apabila isterinya mati ataupun dia bercerai dengan isteri dia, itu dah jadi bekas ibu mertua. Tidak. Dia tidak ada istilah bekas. Tidak ada istilah Ibu mertua dia sampai mati, itulah ibu mertua dia. Yang macam hukum sama dengan apa dia? Dengan ibu dia. Sama dari segi hukum, bukan sama dari segi semuanya. Baik. Yang pertama, apa maksud ibu mertua kita? Iaitu ibu kepada orang ataupun perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Walaupun dah meninggal, walaupun dah bercerai, tetap itu ibu mertua. Ataupun makna yang kedua, boleh juga guna istilah lain, gaya bahasa lain. Orang kata, siapa ibu mertua kita? Ibu mertua kita adalah orang yang melahirkan isteri kita. Sama. Ibu mertua kita adalah orang yang melahirkan isteri kita. Ataupun ibu kepada orang yang pernah berkahwin dengan kita. Maknanya, ibu mertua kita seorang ke boleh jadi ramai? Boleh jadi ramai? Boleh jadi 4. Okey. Jadi kau boleh jadi 4 saja, tak ramai. Jangan ramaikan. Kenapa jadi ramai? Kalau boleh jadi ramai sebab dia kahwin cerai. Maknanya fahamlah tu. Ada juga orang sangka ibu tiri isteri dia pun ibu mertua dia. Itu jadi ramai lagi tu. Itu bukan. Kenapa? Kerana ibu tiri isteri dia bukan ibu mertua dia. Kenapa? Kerana ibu mertua orang yang melahirkan isteri dia. Ibu tiri isteri dia bukan orang yang melahirkan isteri dia. Faham tak? Jangan kau sekali. Habis, settle. Jadi dalam istilah munakahat, dalam perkahwinan, dia ada haram, dia ada haram semata-mata akad. Apabila sah saja kita akad, lelaki ni, pengantin lelaki ni, apabila dia kabul, dia kata aku terima nikah dengan
Fatimah binti Abdullah dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata sah, imam pun kata sah. Selesai. Maka haram terus ibu mertua dia. Walaupun belum dia wati lagi isteri dia. Ini dipanggil haram semata-mata akad. Haram semata-mata ijab dan qabul. Antaranya ialah mak mertua dia, ibu tiri dia dan menantu dia. Tiga ini dipanggil haram semata-mata akad. Tak disyaratkan kena wati dulu, tidak. Tetapi beza, ada satu lagi hukum, dipanggil hukum tidak haram semata-mata akad, bahkan disyaratkan wati baru haram. Ini kes mana? Kes anak tiri. Kita akan bincang yang ketiga, anak tiri. Anak tiri ni apabila sah saja akad nikah bapa, kalau isteri dia ada anak, maka dengan anak isterinya masih belum haram. Tak boleh lagi sentuh. Kalau sentuh batal wuduk. Kenapa? Kerana disyaratkan wati ibunya terlebih dahulu, barulah haram kata anaknya. Itu sistem yang diperuntukkan di dalam sistem kekeluargaan. Memang begitu. Habis. Okey. Maka haram engkau berkahwin dengan mereka itu. Siapa mereka itu? Dengan ibu mertua engkau. Yang ni mak mertua kita, dengan mertua kita. Bapa sama lah ni tuan-puan. Bukan ibu saja. Mertua. Bapa mertua, ibu mertua. Dipanggil ibu di sini ni sebuah orang lelaki lah. Lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Jangan bimbang. Nak sentuh dengan ibu mertua kita, tak batal wuduk. Aurah dengan ibu mertua kita, macam mana? Sama. Jadi aurah dengan ibu mertua kita, dia sama. Dia tiga hukum dasar ni sama. Sentuh yang tak batal wuduk, sentuh yang tidak haram, dan juga aurah antara ibu mertua dengan ibu kita sama, iaitu wajib katup pusat hingga lutut saja. Maknanya kita di hadapan ibu mertua kita wajib kita tutup pusat hingga lutut, dan ibu mertua kita berada di hadapan menantu dia, berada di hadapan kita, maka yang dia wajib katup hingga pusat hingga lutut. Tak pakai baju pun okey, tak perlu pakai tudung, pakai seluar pendek pun okey. Kenapa? Kerana pusat hingga lutut saja. Pakai seluar pendek okey. Tapi itu cerita hukum asal. Tetapi apabila berlakunya unsur-unsur yang lain membawa kepada fitnah, kalau tak pakai baju, maka itu dipanggil haram aridi. Dia kena pakai baju. Tapi nak cerita hukum asalnya, tak wajib katup, tak wajib pakai baju di hadapan menantu dia. Tapi apabila berlakunya unsur lain, sebab lain, boleh membawa kepada fitnah dan sebagainya, maka dia barulah ketika itu wajib pakai baju. Macam kita depan anak kita lah, sama juga. Ibu depan anak sama juga. Mak kepada mak betul kita. Okey. Okey. Ini kena tahu formula. Kita ada ibu mertua. Ibu mertua ni kan, kita duk bincang ibu mertua. Ibu mertua kita dia ada ibu dia, ada bapak dia. Boleh tak? Boleh tak nak salam dengan ibu kepada ibu mertua kita? Kita panggil apa? Kita panggil datuk mertua, nenek mertua, moyan mertua, moyin mertua. Habislah. Last sekali moyik. Itu teori. Itu je kita boleh bilang. Okey, cara bilangan dia datuk, nenek, lagi moyin, moyan dulu kan? Moyin, habis. Ada lagi? Tak ada dah? Habis Itu dah kepok-pok tu moyik tu. Itu saja. Tapi kalau ada bilangan, ada nama, boleh lagi ke atas. Tu dia panggil ke atas. Apa maksud ke atas? Selagi kita boleh bilang layer ataupun lapisan ke atas, kita boleh bilang takat mana sampai kepada Nabi Adam AS. Ada sani. Iaitu Nabi Nuh AS. Tu dia panggil Adam sani. Adam awal tu Nabi Adam kita. Jawab dia, adakah kita boleh bersalam dengan ibu kepada ibu mertua kita? Jawab dia, boleh. Kenapa boleh? Formula dia. Ingat, formula dengan ibu mertua,
Haram dengan ibu mertua ke atas, tidak ke bawah dan tidak keliling. Tu bahasa dia. Keliling ni bahasa istilah syarak dia panggil hawashi. Orang sekeliling. Siapa sekeliling ibu mertua kita? Adik dia, kakak dia, abang dia. Adakah boleh salam dengan adik ibu mertua? Adakah boleh salam dengan bapa abang kepada ibu mertua? Itu perlu tahu. Dipanggil siapa? Dipanggil ini bapa saudara isteri saya. Ini ibu saudara isteri saya. Isteri dia boleh salam lah dengan ibu saudara dia. Kita pun mengaku juga ibu saudara. Salam juga kita pun. Ikut dam je, berdar je. Kenapa ikut dam? Ilmu tak ada, ikut dam je lah. Kalau ada ilmu, dia ikut ilmu. Itu penting orang kena ada ilmu. Boleh dia tak ikut dam. Jawab dia tuan-puan, dia hanya haram ke atas saja. Ini formula, memang kena ingat. Kalau orang tanya macam mana cara nak ingat, memang kena ingat formula. Dia haram ke atas, tidak ke bawah dan tidak keliling. Apa maksud ke atas? Haram ibu mertua dengan kita sampai kiamat, dan haram juga datuk mertua, haram nenek mertua, haram moyen mertua, dan haram juga moyen mertua. Maksudnya ibu kepada ibu mertua kita panggil datuk. Datuk kepada ibu mertua kita panggil nenek. Nenek kepada ibu mertua kita panggil moyen. Sampailah ke generasi yang kita boleh bilang. Itu haram kesemuanya. Maksud haram kahwin, tak batal wuduk, tak haram sentuh dengan dia, dan aurah dia sama, pusat dengan lutut saja. Okey, settle. Yang kedua, adakah haram dengan anak ibu mertua kita? Itu ke bawah tu. Ke bawah maksud apa? Maksudnya anak ibu mertua, cucu ibu mertua, cici ibu mertua, ciok ibu mertua, piok ibu mertua. Ibu mertua ada anak, ya. Anak dia salah seorangnya adalah isteri kita. Maknanya anak dia yang lain adakah haram dengan kita? Jawab dia haram. Dalam bahasa kita dipanggil apa? Adik ipar, kakak ipar, abang ipar. Adik ipar, abang ipar, dan juga kakak ipar kita. Haram dengan kita. Maksud haram apa? Sentuh yang haram, aurah dia seluruh badan, dan sentuh yang batal wuduk. Cuma haram kahwin sementara ni kita akan bincang last kali, topik yang terakhir. Topik yang terakhir kita akan bincang topik ini. Dia haram tapi sementara saja. Sementara isteri kita hidup. Kalau isteri meninggal atau bercerai dengan isteri, maka anak ibu mertua kita yang lain tidak lagi haram kata kita. Maknanya boleh berkahwin. Cucu begitu juga, berhati-hati cucu ibu mertua kita. Ni siapa ni? Ini cucu ibu mertua yang bukan anak kita. Ini cucu ibu mertua saya. Maksudnya nisbah dengan kita anak saudara isteri. Anak saudara isteri kita tak boleh sentuh dengan kita. Kalau dia dah balik tak boleh bersalam. Kenapa? Kerana ini bukan anak saudara kita. Ini anak saudara isteri kita. Tak boleh kita sekalikan. Bunyi mentang-mentang bunyi anak saudara je tak perasan, itu anak saudara isteri. Jangan duk perasan anak saudara kita. Anak saudara isteri, ya isteri yang tak haram sentuh, isteri yang boleh bersalam. Tapi kita tak. Kenapa? Kerana bukan anak saudara kita. Tu. Habis. Dan sekelilingnya. Apa dia sekeliling? Adik ibu mertua kita tak boleh bersalam. Adik ibu mertua kita, kakak ibu mertua kita, abang ibu mertua kita, nisbah dengan kita dipanggil apa? Dipanggil bapa saudara isteri kita. Tak boleh bersalam. Ini bapa saudara isteri saya, tak boleh bersalam. Ini adik kepada ibu mertua kita. Maksud apa? Maksudnya ibu saudara isteri kita tak boleh bersalam. Kenapa? Karena tidak ada pertalian dengan kita. Pertalian yang membolehkan haram itu dia panggil. Bukan sebab haram dengan kita. Yang haram ibu mertua ke atas saja. Settle. Nanti kalau tuan-puan tak faham tanya sebab kita bengkel ni dia tak macam kelas biasa. Bengkel ni dia selalu baca, tak faham tanya, repair kat mana, yang rasa keliru, yang rasa tak jelas, terus repair. Itu kita buat bengkel. Bengkel ni dia tak ada formal sangat.
Yang mana rasa keliru, yang rasa confused, boleh tanya terus. Okey, maka tiada haran engkau, tiada haran ni yang sah berkahwin. Berkahwin dengan saudara pak mertua. Ini dia nak detail, pendetailan di antara tiga pihak tadi. Ke atas, ke bawah dan sekeliling. Dia kata tak haram berkahwin dengan saudara pak mertua. Maksudnya adik-beradik bapa mertua kita. Tak haram berkahwin. Boleh berkahwin. Apabila boleh berkahwin, batal wuduk. Sentuh yang haram. Sentuh yang haram. Sentuh yang batal wuduk, sentuh yang haram, dan aurah dia seluruh badan. Siapa dia? Iaitu bapa atau saudara isteri. Tak haram engkau berkahwin dengan saudara, yakni adik beradik bapa mertua, dan saudara dan adik beradik ibu mertua sama. Dan anak pak mentua dan anak mak mentua engkau, yakni anak ibu mertua kita dan anak bapa mertua kita. Siapa anak bapa mertua kita? Iaitu adik ipar dan kakak ipar. Itu boleh berkahwin. Lagi batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Lagi batal wuduk engkau bersentuh. Sentuh yang haram, sentuh yang batal wuduk. Kenapa? Kerana status mereka ini boleh berkahwin. Asalnya semua haram sementara saja. Dan demikian lagi dinamakan ibu mertua. Ini kita express sebab dia wati syubhat tu. Kita dah bincang sebelum ni. Dan demikian lagi dan begitu juga dinamakan ibu mertua kita juga, iaitu ibu dan nenek bagi perempuan, tiap-tiap perempuan yang engkau wati akan dia. Ini dengan wati syubhah. Ini orang perempuan yang kita tersilap jima, kita tersilap wati, maka ibu dia juga menepati ibu mertua kita. Ini kita tak nak detailkan sebab kita pernah bincang sebelum daripada ni. Kita nak jimatkan masanya ni. Dipanggil ibu mertua kita dengan sebab perempuan yang pernah yang pernah kita tersilap wati. Maka haram engkau berkahwin dengan ibunya, ibu perempuan yang engkau tersilap wati, dan nenek-neneknya. Tetapi sungguh pun haram batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Dia tak sama dengan haram tiga tadi. Haram dengan sebab keturunan, haram dengan sebab susuan, haram dengan sebab perkahwinan. Yang tu haram lagi tak batal wuduk. Tetapi kalau haram dengan sebab wati syubhah, kita tersilap wati, maka dia batal wuduk. Cuma haram berkahwin saja. Dengan ibu mertua, iaitu ibu kepada orang yang kita pernah tersilap wati. Baik, settle tuan-puan. Itulah dia dua ataupun dipanggil jenis dengan sebab perkahwinan, 4 saja. Yang pertama ibu tiri, yang kedua ibu mertua. Okey, yang ketiga menantu. Ketiga menantu. Okey, soalan tuan-puan, sebelum kita nak masuk menantu, soalan berkaitan dengan ibu mertua, supaya kita lebih clear dari sudut praktikalnya. Walaupun kadang-kadang bukan semua orang ada lah, kadang-kadang kita just ada ibu mertua saja. Datuk mertua tak ada, nenek mertua kita dah tak ada. Lebih simple lah sebab dia tak berinteraksi secara praktikalnya. Tetapi bagi orang yang masih ada datuk mertua, masih orang yang masih ada nenek mertua, dia perlu ada ilmu ini. Baik, apa hubungan kita dengan dipanggil nenek tiri? Dalam kitab sebut dalam kitab sebut apa? Dalam kitab sebut status ibu mertua, ataupun dipanggil nenek lah, ibu mertua kepada bapa mertua kita. Untuk orang lelaki dulu. Untuk orang lelaki dulu tuan-tuan. Dia macam matematik je. Kalau orang cakap matematik, insya-Allah. Saya ulangkan lagi tuan-puan. Soalan dia,
ibu mertua. Tapi bukan ibu mertua kita. Ibu mertua bapa mertua kita. Kacau. Bapa mertua kita dia ada ibu mertua dia. Bapa mertua kita tuan-puan, fikir orang yang ada bapa mertua tu mudahlah. Orang yang tak ada tu fikir je lah. Imagine. Bapa mertua kita, dia ada ibu mertua dia. Tak haram. Tak haram. Okey, jawab dia tuan-puan. Ibu mertua kepada bapa mertua kita tak haram ke atas kita. Kenapa tak haram? Sebab dia tidak ada kaitan perkahwinan dengan kita. Itu jawapan umum lah. Bapa mertua kita, kalau bagi orang perempuan, bapa mertua dia haram ke atas. Tak kisahlah. Tapi kita nak tahu, bapa mertua kita ni, dia masih ada ibu mertua dia. Ibu mertua dia, kalau ibu mertua dia yang datuk kita, of course, itu tak menjadi isu. Tak perlu tanya poin itu. Bapa mertua kita ni, kalau ibu mertua dia, sudah tentunya datuk kita. Datuk ni lah, datuk isteri lah. Apa nama ni? Datuk isteri kita lah. Yang tu tak apa. Sebab yang tu memang orang panggil nenek mertua kita. Yang tu tak jadi isu. Itu nenek mertua. Tetapi yang kita tanya ialah ibu mertua bapa kita yang bukan nenek mertua kita. Itu yang bahasa detailnya. Saya saja tak bagi soalan penuh. Kalau soalan penuh dia, dalam kitab ada tuan-puan, dalam kitab ada. Kalau soalan penuh dia begini. Soalan penuh dia, ibu mertua kepada bapa mertua kita yang bukan nenek. Yang bukan nenek isteri kita lah. Maksud apa? Maksud isteri ibu mertua kita ni dia kahwin ramai. Isteri pertama dia, ibu mertua bapa mertua kita tu, itu adalah isteri kita lah. Contoh, bapa mertua kita ni dia kahwin ramai. Jadi dia, ibu mertua pertama tu adalah nenek mertua kita. Betul tak? Adalah nenek mertua kita. Tetapi yang nak menjadi isunya, yang kita perlu tahu, kalau kita nak berinteraksi dengan ibu kepada ibu tiri isteri kita. Ibu kepada ibu tiri isteri kita, itulah dia ibu mertua bapa mertua kita. Nampak tak? Itu yang pening tu. Dia pening kepada bahasa. Kalau mengaji munakahat tuan-puan, kenapa orang dia give up, dia cepat give up mengaji munakahat, dia cepat rasa tension, sebab dia nak menguasai bahasa munakahat. Sebenarnya yang payah itu, kalau kita baca kitab munakahat, payah ni adalah bahasa itu. Faham tak? Dia sebenarnya simple saja. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa kita, dia lebih simple. Walaupun simple kena tahu hukum lah. Iaitu apa yang dia nak jelas? Dia nak jelas bapa mertua kita ini, dia ada ramai ibu mertua dia. Ibu mertua yang pertama, of course, ibu nenek. Nenek ataupun kita panggil nenek mertua kita. Ibu mertua kita, datuk mertua kita, nenek mertua, ini datuk mertua kita. Isteri kedua dia tak ada kaitan dengan kita. Betul tak? Isteri kedua bapa mertua kita itu, dia bukan ibu mertua kita.
dia panggil ibu tiri kepada isteri kita. Ibu tiri kepada isteri kita. Maka berhati-hati, ibu tiri kepada isteri kita ini juga orang kita panggil nenek tiri. Kan? Tu nenek tiri, tu bahaya. Kalau lah bapa mertua kita, dia ada ibu mertua lagi, kalau kita pergi rumah dia, dia pun bawa ziarah rumah isteri, rumah ibu mertua dia, maka kita nak interaksi dengan ibu mertua dia, itu kena tahu. Maka tak boleh kita bersalan dengan ibu mertua kepada bapa mertua kita. Habis. Cukuplah tuan-puan. Soalan yang kedua pening. Cukup satu cukup. Kalau datuk sebenar, kalau datuk tiri sebenar, okey. Datuk tiri kita okey. Itu yang Melayu panggil nenek mertua tu. Dia panggil nenek mertua juga. Ataupun dia panggil nenek tiri mertua. Tak ada. Nenek tiri yang sebenarnya macam ni. Nenek tiri yang sebenar, datuk kita ni dia kahwin 4 contoh. Datuk kita, ambil saya lah contoh. Saya praktikal. Datuk saya dia kahwin 2, tak ramai pun. Isteri pertama datuk saya adalah nenek saya. Isteri pertama datuk saya ialah ibu kepada ayah saya. Dia panggil apa? Datuk kan? Nenek lah. Nenek, orang Kelantan panggil lain sikit. Nenek. Dan ayah saya ni, ataupun dia panggil datuk saya, dia panggil ayah. Dia panggil datuk lah. Orang Kelantan pelik sikit. Bapak pun panggil ayah, datuk panggil ayah juga. Jadi pening. Ayah saya panggil ayah, datuk pun panggil ayah. Sebab apa? Sebab ayah saya dia panggil ayah. Kami pun follow, panggil ayah juga. Itu pening tu. Cuma kami akan panggil nama. Ayah Cik Leh. Ini ayah Ramli. Macam tu. Jadi beza. Jadi datuk saya ni, isteri nombor 2 dia, saya, isteri nombor 2 datuk saya, itu adalah memang datuk tiri saya sebenar. Itu datuk tiri. Itu datuk tiri kita. Datuk kita sebenar, itu ayah pada ibu. Ibu kepada ayah saya. Itu datuk saya yang sebenar. Oleh kerana datuk saya dah kahwin yang kedua, maka itulah dia datuk tiri saya. Tu datuk tiri saya. Memang real lah. Saya ada datuk tiri, baru meninggal aja dalam lebih kurang 5 tahun lepas. Ayah saya dah lama lah. Baik, saya tahu itu datuk tiri yang sebenar. Jangan bertukar dengan orang panggil apa? Datuk tiri. Datuk tiri yang orang Melayu panggil datuk tiri. Datuk tiri yang Melayu panggil macam mana? Tak adilah. Ibu mertua, bapa mertua, datuk isteri dia. Bukan datuk isteri dia ni. Isteri dia ni ada ibu tiri. Isteri dia ada ibu tiri. Jadi ibu tiri isteri dia tak apalah. Tapi ibu kepada ibu tiri isteri dia, dia panggil datuk juga. Datuk apa? Datuk tiri. Bukan. Itu bukan nama datuk tiri. Itu nama datuk kepada ibu tiri. Bukan datuk tiri. Kalau datuk tiri dia bertukar dengan datuk sebenar. Datuk kita sebenar. Datuk tiri sebenar. Jadi nak panggil macam mana? Datuk kepada ibu tiri, dipanggil datuk ibu tiri. Nenek ibu tiri. Moyang ibu tiri, itu panggilan yang sebenar, supaya dia tak bertukar dengan datuk tiri yang sebenar. Tu. Baik. Okey, seterusnya menantu. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan orang yang haram berkahwin dengan sebab perkahwinan yang ketiganya ialah menantu. Dan ketiganya daripada 4 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab perkahwinan ataupun dengan sebab berambilan itu menantu engkau. Menantu engkau. Iaitu yang kata menantu ni apa? Apa makna menantu? Kita nak tahu setiap tu kena tahu makna supaya dia tak bertukar dengan apa panggil apa? Orang lain. Menantu kena ada makna, ibu tiri ada makna dia. Dan juga ibu mertua ada makna dia. Makna menantu ini
tiap-tiap perempuan yang telah ini pernah berkahwin dengan anak engkau. Orang yang pernah berkahwin dengan anak kita dipanggil menantu kita. Ataupun orang yang pernah berkahwin dengan cucu engkau, sama. Dan jikalau mereka tiada wati akan dia sekalipun, maka haram engkau berkahwin, lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia. Dengan menantu ke bawah. Menantu engkau, anak menantu, cucu menantu, cicit menantu. Tu dia panggil tu. Sampai ke bawah. Anak menantu kita, anak menantu, cucu menantu, cicit menantu, ciok menantu, piok menantu. Sampai ke bawah. Tu menantu. Maka detail. Maka ni dia nak pendetailan. Boleh tak kita bersalam dengan anak menantu kita yang bukan cucu kita? Itu kena tahu. Orang Melayu dia panggil cucu juga. Orang Melayu ni dia ada kira istilah dia. Itu yang kena belajar istilah agama, match istilah Melayu. Sebab Melayu dia ada kira tambahan. Contoh tuan-puan, menantu kita, anak kita kahwin, itu menantu kita. Kebetulan ni anak kita dia berkahwin dengan janda yang dah ada anak. Maksudnya tuan-puan, dia panggil anak tiri kepada anak kita. Apa hubungan dengan kita? Orang Melayu panggil cucu. Saya ada cucu instant, cucu segera. Alhamdulillah, anak saya kahwin janda, terus dapat cucu. Perasan cucu dia. Itu bahaya tu, duk perasan cucu orang tu. Salam. Dia kata kenapa tak boleh bersalam, ini cucu anak menantu saya. Anak menantu saya. Ialah anak menantu dia. Lagi pula anak tiri pada anak saya. Dia boleh tanya pula, kenapa tak boleh salam? Kenapa tak boleh salam? Dia kata ini anak menantu saya. Ini anak tiri kepada anak saya. Itu anak tiri anak kita, bukan anak tiri kita. Lain. Anak tiri kita yang boleh salamnya. Kalau anak tiri kepada anak kita, itu tidak ada kaitan. Jawab dia tuan-puan, kalau bukan cucu kita, dia tak boleh bersalam. Boleh kahwin. Salam tak boleh. Kalau salam juga batal wuduk. Sentuh yang batal wuduk, sentuh yang haram. Aurah dia seluruh badan. Kalaulah anak menantu kita yang bukan cucu kita. Nampak tak? Inilah dipanggil sistem kekeluargaan yang perlu kita tahu. Memang bina keluarga itu digalakkan dalam Islam, tetapi ada panduan cara kehidupan dan interaksi dalam keluarga. Ada sistem yang digubal dalam Islam. Maka sistem itulah menjadi tanggungjawab kita untuk belajar. Itulah beza kehidupan orang yang tahu sistem dan kehidupan orang yang tak tahu sistem. Memang dia akan redah. Asalkan boleh kahwin. Dia main salam je. Dia main hidup satu keluarga dan kerana aurahnya tak jaga dan kerana sentuhannya tak jaga. Kenapa? Dia sangkakan itu cucu dia. Baik, formula dia tuan-puan. Dalam ni dia tak ada formula. Saya akan bagi formula. Apa formula dia untuk kita mudah ingat? Adakah anak menantu kita yang bukan cucu kita boleh salam? Ataupun adik-beradik menantu? Sama juga. Orang kita mudah je. Ini siapa ni Ji? Ini adik menantu saya. Ini abang menantu saya. Macam menantu dia. Macam tak salah. Tapi jangan betul-betul buat macam menantu. Memanglah sayangnya macam menantu sendiri. Kenapa? Ni adik dia. Ni darah daging dia. Boleh. Tapi kena ada batas dia. Kenapa? Kerana syarak menhakkan batas, membataskan perhubungan setakat menantu saja. Kenapa? Formula dia tuan-puan, iaitu haram dengan menantu semata-mata, tidak ke bawah. Ke atas mudahlah. Ke atas tu siapa lagi? Besam ke atas tu tak perlu tanya. Dengan besan tak perlu tanyalah.
Jadi yang interaksi dengan menantu ni, kita nak tahu anak menantu dan adik-beradik menantu. Bapa kepada menantu, kita perlu tanya, itu besan kita. Ibu kepada menantu, tak perlu tanya, itu besan kita. Yang ni kita nak berinteraksi dengan menantu ialah adik-beradik dia dan juga anak menantu ke bawah. Cucu menantu yang bukan cucu kita, cicit menantu yang bukan cicit kita. Itu yang kita nak interaksinya. Maka formula dia tuan-puan, haram menantu sahaja, mudah ingat. Tidak ke bawah dan tidak sekeliling dia. Mudah ingatnya menantu je tuan-puan haram. Anak menantu yang bukan cucu kita tak haram. Adik-beradik menantu tak haram. Habis. Maka tiada haram atas engkau. Maka haram engkau berkahwin, lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia, dengan menantu. Maka tiada haram atas engkau ibu menantu. Tak haram ibu menantu. Tengok dia istilah dia tuan-puan. Kalau istilah kita, jenuh fikir, siapa ibu menantu ni? Besan lah. Tu bahasa kita lah, mudah. Dia tak cerita dalam kitab besan. Dia tahu kita mudah faham. Dia cerita direct. Apa dia? Ibu menantu. Siapa ibu menantu? Besan kita lah. Tak haram atas besan. Sebab tu orang tumpah, apabila dia berbesan saja dia salam. Dia ingat dengan sebab anak dia berkelakunya perkahwinan sesama anak, kita bapa sama bapa boleh bersalam. Dia pakai hukum dia. Saya biasa tengok. Dia kata kita dah berbesam ni, dah boleh bersalam dah. Amboi. Laki dengan laki memang boleh lah, tak berbesam pun boleh. Ini dia cerita laki dengan perempuan. Besam perempuan. Saya biasa. Bukan kata gosip-gosip, tidak. Memang real berlaku depan mata kita. Kita dah jadi besan, boleh bersalam lah. 2 kali 5, 5 kali 2. Dua-dua tak tahu. Haram dengan besan. Kerana besan dia boleh berkahwin. Besan tuan-puan boleh berkahwin. Contohlah, ibu mertua, contoh ibu menantu kita ni, dia menantu kita ni dah kematian bapa. Tinggal ibu dia je, dia duduk dengan ibu dia. Lalu kita ni ambil dia jadi menantu. Maka siapa besan kita? Ibu dia lah besan kita. Maka ibu dia tu berbesan dengan kita dan kita boleh berkahwin dengan ibu dia. Jadi bapa kahwin dengan ibu, anak sama anak. Satu serentak, mudah. Bapa angkat, anak pun angkat. Boleh. Itu dia panggil besan sebantal. Besan sebantal banyak dia punya isu, dia punya taswir, dia punya kerja. Besan sebantal ni kita ada isu yang popular besan sebantal ni macam mana? Iaitu kita dah berkahwin, anak kita ada, isteri kita pun kita kahwin dengan janda, dia pun ada anak. Maknanya dia ada anak, kita ada anak. Cara kita nak jaga mudah untuk hidup satu rumah anak dia dengan anak kita, supaya payah nak jaga tuan, kahwinkan mereka ini. Jadi anak kita berkahwin dengan anak isteri kita. Itu dipanggil besan sebantal. Siapa besan? Inilah bantal sebelah ni. Itu besan saya. Orang Melayu panggil apa? Orang Melayu panggil adik-beradik tiri. Pandai dia buh tiri belakang. Adik-beradik hanya ada 3, tidak ada tiri. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, 3 saja. Tidak ada adik-beradik tiri di dalam istilah munakahah, tidak ada. Hanya orang Melayu tambah. Siapa adik-beradik tiri bagi orang Melayu? Anak bapa tiri dia ataupun anak ibu tiri dia. Ini siapa? Ini anak ibu tiri saya. Ini siapa? Ini anak bapa tiri saya. Tak, siapa dia? Orang Melayu tak tahu nak panggil tuan-puan. Adik-beradik tiri lah. Bubuh tiri belakang. Sebenarnya itu adalah anak. Kalau orang tanya, siapa dia ni? Anak ibu tiri saya. Tahulah siapa? Anak ibu tiri lah, dah cakap dah. Tak tahu lagi? Kalau dia tanya lagi, tak tahulah siapa? Anak ibu tiri. Itu je cara nak jawab. Jangan jawab adik-beradik tiri saya. Oh, adik-beradik tiri. Itu jawapan dia nak. Oh, selalu kalau dia nak tu. Maka adik-beradik tiri ini tidak ada.
Jadi sebab itulah orang-orang dulu cara dia nak jaga, dia kahwinkan anak dia dengan anak isteri dia. Itu satu isu. Isu yang kedua, kahwin yang macam tadi, serentak. Anak dia pun nak dengan anak besan dia ni, dan dia pun tengok besan dia tak ada orang nak jaga, dia tolong jaga besan dia. Habis. Sudah. Boleh tu. Tak lagi tak jumpa. Ya. Akad serentak boleh. Bukan akad sama maksud dam tak boleh lah, tapi akad serentak boleh je. Maksud serentak tu dalam majlis yang sama lah. Boleh. Sebelah-sebelah lah. Iman akad bapak dia dulu, lepas tu Iman pun akad anak dia pula. Boleh. Baik, clear Dan tidak haram, maka tidak haram atas engkau ibu menantu engkau, ini besam, dan saudara menantu. Ni saudara menantu siapa? Adik beradik menantu, tak haram, jangan sentuh dengan dia, tak haram sentuh. Sentuh batal wuduk, tak boleh bersalam dengan adik beradik menantu kita. Adik menantu, baba menantu, kakak menantu tak boleh bersalam dengan kita. Dan anak menantu. Ni. Tapi ingatlah, anak menantu yang bukan cucu kamu. Kalau anak menantu cucu kita, tak ada tanya yang tu. Jadi anak menantu yang bukan cucu kita. Habis. Dan batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Dan demikian lagi dinamakan menantu engkau, iaitu tiap-tiap perempuan yang diwati akan dia oleh anak cucu engkau dengan wati syubhah. Sama tu pana. Kalau anak kita tersilap wati siapa-siapa, dia menepati menantu kita. Dan haram engkau berkahwin dengan dia, dengan menantu yang menepati menantu tu, anak yang tersilap wati mana-mana perempuan, itu menepati menantu kita. Lagi batal wuduk, tapi wuduknya batal. Itu isu wati syubhah dia berbeza sedikit. Dan engkau bersentuh dengan dia. Habis yang keempat tuan-tuan, kita habiskan yang keempat. Kita masa ada sikit lagi. Kita break 10:40. Kita nak habiskan ini tuan-tuan. Akan datang kita akan masuk topik besar, topik baru, iaitu fasal fardu wuduk. Topik baru akan datang. Jadi kita nak habiskan yang keempat ni, kita expresskan. Boleh kita express. Sebab dia anak tiri. Kita baca express. Dan keempatnya, anak tiri engkau. Kalau tuan-tuan tak faham, boleh tanya. Yang mana keliru, yang mana confuse, yang mana nampak tak berapa jelas. Dan keempatnya anak tiri. Jadi settle tuan-tuan ini ke-18. Keempat daripada 4 ataupun ke-18. Dia ada 18, tapi yang kita fokus adalah 4 sahaja. 4 ni kesemuanya kita ada formula untuk mudah kita ingat. Baik, 4 ni anak tiri. Ini sebab apa kita nak express? Sebab kita dah tahu anak tiri, kita tahu, dan beza dengan adik beradik tiri. Dia beza. Anak tiri kita dengan anak isteri kita, mereka berdua ini bukan adik-beradik tiri. Tapi yang kita nak fokus hari ini ialah bukan adik-beradik tiri, tapi anak tiri kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Anak tiri engkau, iaitu siapa anak tiri ni? Anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Jadi anak tiri kita ni, iaitu anak orang yang pernah berkahwin dengan kita. Itu anak tiri. Anak tiri ni tuan-puan, dia tuan-puan kena nampak, jangan nampak satu. Kebiasaannya kalau orang belajar basic, anak tiri dia nampak satu je. Dia bukan satu, dia ada 3 fasal anak tiri. Fasal sebelum
fasal semasa ataupun fasal selepas perkahwinan. Tapi nak mudah fahamnya, fasal semasa dengan fasal selepas lah. Itu mudah fahamnya. Fasal semasa perkahwinan dan selepas perkahwinan. Okay, kena faham dulu anak tiri ni. Anak tiri ni lah tiap-tiap anak perempuan ataupun laki yang pernah berkahwin dengan kita. Walaupun sekarang ini dah bercerai ataupun dah meninggal, dah bercerai dah, tetap anak tiri. Walaupun kita dah bercerai dengan perempuan itu berkahwin lain, dapat anak dengan orang lain, tetap itu anak tiri kita. Itu dipanggil fasa selepas perkahwinan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebab orang nampak anak tiri kahwin semasa fasa perkahwinan, kahwin dengan perempuan ini, perempuan janda dah ada anak, maka anak isteri dia itu dengan dia anak tiri. Tapi setelah dia bercerai, kahwin dengan orang lain, dapat anak tiri, dia kata itu anak isteri saya. Iyalah anak tiri lah tu. Dia dah kahwin dengan orang lain, iyalah anak tiri lah. Nampak tak? Dia tak confident. Nak sentuh, contohlah. Dia dah bercerai dah, lama dah bercerai. Dan kahwin lain, dah dapat anak. Kemudian datang rumah kita. Kenapa? Kerana anak kita duduk bersama-sama dengan ibu tiri, dengan anak ibu tiri dia, datang bawa lah. Anak kita bawa anak bekas isteri kita. Kita kalau tak tahu tuan-puan, tak berani nak salam. Ini siapa ni? Ni anak bekas isteri saya. Boleh salam? Tak boleh. Ini anak bekas isteri. Tu dia tak berani nak panggil anak tiri. Bila anak tiri? Dulu masa saya berkahwin, tu anak tiri lah. Lepas bercerai, bukan lagi anak tiri. Itu dia tak faham. Itu belajar agama, tuan-tuan kena faham makna dia. Walaupun dah bercerai, berkahwin dengan orang lain, dapat anak tiri kita juga boleh bersalam. Kenapa? Kerana anak tiri lah anak bekas, anak yang orang yang pernah berkahwin. Memang pernah kita wati dia, pernah berkahwin, tapi kena wati lah. Pernah kita wati ibunya dulu, sekarang dah tak wati dah. Tetap dia berkahwin dengan orang lain, dapat anak tiri. Berkahwin dengan laki lain, dapat anak tiri kita. Berkahwin dengan laki lain, rajin sungguh perempuan ni berkahwin. 7 laki. Ada juga perempuan. Datuk perempuan saya, 4 suami dia. Hero dia. Dia ada nama di kampung dia. Dia panggil bidah pegawa. Orang Kelantan panggil Tok Gawa. Pergi dia bangun stul, tuan-puan, nama dia memang terkenal. Datuk saya, orang panggil bidah Tok Gawa, memang orang kenal. Dia laki, dia perempuan, tapi watak dia tu tegas dan backing macam laki. Orang panggil pegawa. Pegawa ni kalau Kelantan pegawai lah. Laki dia ramai. Saya tanya ibu saya sempat dengan dia. Ibu saya kata, laki dia masa zaman muda 2 laki, masa zaman tua 2 laki 4. Dia kahwin, dia cerai. Itu jadi ramai tu. Anak ramai lah. Cuma 1 laki 2 orang, 1 laki 2, ada 1 laki seorang. Jadi kesemuanya itu adalah anak tiri. Berapa ramai dia kahwin pun itu adalah anak tiri kita. Sebab apa? Sebab anak kepada orang yang pernah kita berkahwin, itu anak tiri. Sama ada belum berkahwin dia dah ada anak, ataupun semasa kita berkahwin memang dia ada anak, ataupun selepas kita berkahwin dengan dia, selepas kita bercerai, dia ada anak yang baru, juga dinamakan anak tiri. Settle. Clear. Kalau clear yang tutupan, clear lah. Anak tiri, simple saja. Cuma dia beza di mana? Beza anak tiri, dia kena jima ibu dia dulu, berharam dengan dia. Jadi kalaulah kita lepas akad dengan isteri kita, tak boleh salam lagi dengan dia. Biasanya tuan-puan lepas akad, nak kahwin dengan janda. Kahwin dengan janda, ada dah anak. Lepas akad nikah, anak pun serbu lah, dapat bapak baru, seronok. Nak datang, tak boleh lagi. Tak boleh sentuh lagi. Haram lagi. Kena sabar dulu. Kenapa sabar? Kerana dia ada langkah-langkah seterusnya. Kena buat langkah yang boleh menghalalkan. Baik, habis.
iaitu anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau dengan syarat engkau sudah wati perempuan yang berkahwin dengan engkau, ataupun baran ini perbuatan yang pada makna wati. Dikira syarat kena wati dulu, iaitu dimasuk yang kata perbuatan menepati wati, dia tak wati tapi dia buat perkara yang menepati wati, iaitu memasukkan mani yang muhtaram, yang dihormati ke dalam rahimnya. Dia tak jima tapi dia suntik masuk mani yang halal ke dalam rahim perempuan itu, dikira wati juga. Maka anak itu dipanggil anak tiri. Sama ada anak tiri itu yang telah ada sebelum engkau, fasa sebelum berkahwin dengan ibunya, atau yang baru ada selepas engkau bercerai, selepas fasal perceraian baru ada anak yang dengan laki lain, juga dinamakan anak tiri kita. Atau yang baru ada selepas engkau bercerai dengan ibunya, atau anak tiri itu baru jadi adanya dalam masa ibunya isteri engkau, seperti isteri itu diwati oleh orang gila. Baik-baik. Atau anak tiri itu baru jadi adanya dalam masa ibunya, ibu tu anak isteri tu, ibunya isteri engkau, seperti isteri engkau itu diwati oleh orang gila yang termasuk wati syubhah, maka wajib perempuan itu beriddah. Maka tiada harus, ini haram suami wati akan isterinya itu. Yang kita nak sebut ekspres ni tempat ni lah, sebab ini kita tak detailkan isu orang gila wati isteri tu, tersilap wati tu, dapat anak jadi anak tiri. Nak cerita anak tiri ni, dia nak cerita anak tiri, anak isteri kita walaupun melalui wati syubhah, dikira anak tiri juga. Maka tiada harus, ini haram suami wati akan isterinya itu sebelum lepas iddahnya. Kemudian isteri itu beranak selepas orang gila wati. Ini semasa dia isteri dia ni dapat anak, semasa dia jadi masa masih di dalam isteri dia, isteri dia ni diwati oleh orang gila, maka lahir anak itu kita nak tahu anak siapa, dinamakan anak tiri. Ada yang anak tiri kita sebelum lepas iddah. Kemudian isteri itu beranak, yang melahirkan anak selepas orang gila wati itu 6 bulan 2 lahzah dan tiada lebih daripada 4 tahun selepas engkau wati isteri engkau itu, maka hendaklah ditanya qabil. Ini tak silap kita pernah bincang sebelum daripada ni isu wati syubhah kan. Sebab tu saya nak ekspreskan. Okey. Jadi dia ada formula yang telah kita bincang sebelum daripada ni. Kalau tak cukup 6 bulan, kalau cukup 6 bulan 2 lahzah, tak lebih 4 tahun. Ni isu dia. Kalaulah isteri itu melahirkan anak selepas orang gila wati itu cukup 6 bulan 2 lahzah dan tak lebih 4 tahun. Nak hukum anak tu boleh tak hukum terus anak orang gila? Tak. Selepas engkau wati isteri engkau itu, maka hendaklah ditanya qabil. Qabil yang akan menentukan anak orang gila ataupun anak itu anak orang lain. Tu berzina tak kira. Berzina tak. Berzina dengan orang lain tidak dikira. Maksud tak dikira tu anak tiri jugalah. Maksudnya tidak dikira anak bapa zina, tidak. Tak dikira anak bapa zina. Anak zina dia tidak boleh nisbah kepada bapa zina, tak boleh. Tetapi tetap menjadi anak tiri dia. Kenapa? Kerana anak isteri. Anak zina dinisbah kepada anak perempuan tadi. Sebab tu dia haram bin kepada siapa-siapa, tak boleh. Haram bin kepada bapa zina dan tak boleh nak bin kepada suami, tak boleh lah. Sebab bukan anak suami tu. Kalau dia betul dan confirm berzina dengan orang lain. Tapi nak cerita tetap anak itu anak isteri dia. Apabila anak isteri dia dipanggil anak tiri. Itu juga termasuk anak tiri semasa di dalam status isterinya. Maka jika qabil kata, qabil ni orang yang pakar dalam bidang, orang panggil apa? Tengok manusia ini, dia tahu siapa iras. Orang ni ada iras dengan orang gila. Orang ni ada iras dengan bapa, suami dia. Ni qabil, orang yang ada kepakaran dalam bidang itu.
Dipanggil ilmu qiyafah. Ilmu mengesan ataupun melihat sesuatu benda itu, dia boleh kesan melalui keturunan dia. Dia tengok, oh ada irah ni keturunan orang gila, oh ni ada irah ni keturunan bapaknya. Dia boleh tahu. Kita ni tengok pun tak kenal dah. Irah pun tak pandai dah. Okey, tengok. Maka jika Qabil kata anak itu semacam serupa seperti engkau, maka ialah hukumnya anak engkau. Ini anak suami. Dan jika Qabil kata anak itu sama dengan orang gila, maka hukumnya anak orang gila itu dan jadi anak tiri engkau. Maka haram engkau berkahwin dengan anak itu, lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia. Last sekali penutup, dan jika tiada ada Qabil, tidak ada orang yang mempunyai kepakaran tersebut, atau ada Qabil tetapi Qabil tidak dapat mengesan, tidak dapat membuat keputusan anak itu sama dengan siapa-siapa, maka hendaklah nanti balik anak tersebut, tunggu anak balik, maka disuruh ia memilih siapa bapaknya. Apabila dia balik boleh pilih, anak ni ada istim dia, dia tengok mana bapak dia ada. Maka jika ia pilih engkau bapaknya, ni suami itu bapak dia, maka anak engkau anak suami. Dan jika ia anak itu pilih orang gila itu bapaknya, maka anak orang gila dan jadi anak tiri engkau yang haram berkahwin dengan kamu, lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia. Dan demikian juga jika diwati syubhah oleh seorang akan isteri engkau, maka hukumnya sama diwati oleh orang gila itu juga. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, minggu akan datang, minggu yang keempat, kita akan sambung topik baru, iaitu fasal pada menyatakan tata cara mengambil wuduk yang sempurna. Kita akan fokus rukun ataupun fardu wuduk ada 4, kemudian barulah kita akan bincang sunat wuduk. Kita kembali balik kepada tajuk wuduk. Kita bincang sebelum ni perkara batal wuduk, selesai dah perkara batal wuduk, kita masuk topik yang kedua dalam bab wuduk, iaitu dipanggil tata cara mengambil wuduk yang sempurna. Barulah akan datang perkara-perkara sunat ketika kita mengambil wuduk. Seperti biasa tuan-puan, kita beri lebih kurang 20 minit. Tak ada masa pun, memang ada masa 20 minit. Pukul 11 kita akan sambung. Lelaki dalam dewan ni makan, lelaki dalam dewan, perempuan di luar tu saja. Di luar, di belakang tu dah di Ampatika. Boleh makan di sana. Dan lelaki disediakan dalam dewan ni kan. Dalam dewan salat. Wallahu a'lam.